Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 13 yang memetakan tajuk ideologi rasionalisme. Okey, perkenalan tajuk kami ialah rasionalisme. Okey, definisi terbahagi kepada dua bahasa iaitu rasional dan ismil. Rasional bermaksud akal, ismil bermaksud fahaman. Faham yang menyatakan bahawa akal memiliki kekuatan independens. Dari segi terminologis, akal memiliki peranan utama dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Okey, rasionalism adalah aliran yang berpegang kepada prinsip bahawa akal merupakan sumber utama dari segala pengetahuan. Hanya pengetahuan melalui akal sahaja yang dapat mengetahui sesuatu ilmu melalui kajian ilmiah dan bukan daripada pengalaman semata-mata. Individu bersifat rasionalisme sukar menerima sesuatu pengetahuan berdasarkan keyakinan tanpa bukti yang memadai dan meminta hujah dan bukti yang rasional sebelum menerima idea atau dakwah dalam pengetahuan. Seterusnya adalah tokoh falsafah yang kebetulan kami pilih iaitu René Descartes. Beliau merupakan tokoh utama yang menggerakkan aliran rasionalisme. Beliau juga digelar sebagai bapa falsafat Eropah moden dan ahli matematik dan saintis. Beliau sangat berpengetahuan yang jelas dan pasti. Okey, pemikiran beliau yang pertama ialah keraguan dalam keyakinan, iaitu buatkan kita tahu bahawa fungsi panca indera tidak semestinya betul. Yang kedua ialah wujud jiwa, iaitu untuk sentiasa berfikir kerana semakin kita berfikir, semakin kita dapat buktikan yang kita berakal. Yang ketiga ialah wujud dalam luar. Dalam alam luar, kita dapat temukan banyak objek melalui panca indera. Yang terakhir ialah dunia adalah tempat yang logik dan teratur. Yang seterusnya ialah ciri rasionalisme. Yang pertama ialah percaya bahawa daya logika dan intelektual merupakan sumber utama untuk mencapai pengetahuan. Yang kedua, akal sahaja dapat menyampaikan kebenaran kepada manusia. Yang ketiga, manusia boleh maju dan memperbaiki keadaan hidup mereka melalui penggunaan akal dan kaedah saintifik. Yang terakhir, filsafat, iaitu rasionalisme adalah lawan dari empirisme dan digunakan dalam penyusunan teori pengetahuan. Seterusnya ialah pengaruh falsafah. Kami telah memilih Kelab Intek di mana kelab ini telah mempengaruhi pelajar Intek serta masyarakat setempat. Amalan falsafah yang diamalkan oleh Kelab Intek ialah menggunakan akal yang diberikan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan isu dalam sekitar. Seterusnya menyampaikan kesedaran dan pengetahuan kepada pelajar serta masyarakat untuk menyayangi alam sekitar. Seterusnya berkolaborasi dengan pihak berautoriti untuk membenteras isu dan pencemaran alam sekitar daripada terus berleluasa. Dan akhir sekali ialah menjalankan penyelidikan dan pembangunan R&D untuk menyelesaikan isu berkaitan alam sekitar. Okey, yang seterusnya ialah pengaruh rasionalisme terbagi kepada pro dan kontra. Okey, yang pertama ialah pro bagi rasionalisme ialah hanya pengamal alam sekitar sahaja yang berusaha menjaga alam sekitar. Seterusnya, setengah pelajar yang berasal daripada aliran sains mudah memahami subjek dalam teknologi alam sekitar, maka pengetahuan mudah untuk disampaikan. Seterusnya ialah kontra bagi rasionalisme ialah masyarakat kurang mengambil berat tentang penjagaan alam sekitar kerana kurang pengetahuan. Yang kedua ialah pelajar bukan aliran sains sukar untuk mengadaptasi dengan subjek-subjek tertentu dalam teknologi alam sekitar. Okey, isu semasa yang sedang hangat dalam masyarakat adalah masih ada setengah individu yang bertindak untuk mencemarkan alam sekitar kerana tidak mempunyai common sense. Dan masih ramai lagi individu yang kurang kesedaran dan rasa tanggungjawab untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Yang ketiga adalah masih ada ramai pelajar Intek yang kurang pengetahuan dalam bidang sains. Okey, seterusnya ialah antara tindakan kumpulan penyokong rasionalisme ini perlu menyampaikan kesedaran kepada mereka serta orang awam juga supaya tidak mengulangi perbuatannya serupa itu. Okey, kumpulan penyokong rasionalisme ini berusaha menjalankan penyelidikan dari semasa ke semasa untuk membenteras isu dan pencemaran alam sekitar.
Okey, seterusnya ialah masalah pembuangan plastik di pesisir pantai. Okey, ciri rasionalisme berdasarkan isu semasa ini adalah menekankan fikiran sebagai sumber utama pengetahuan manusia. Semakin banyak mengkaji, semakin banyak pengetahuan diperoleh dan semakin besar impak kepada alam sekitar serta masyarakat. Menurut laporan Jabatan Pengurusan Sisa Pepecah, Terengganu mencatatkan pengeluaran sisa tertinggi di antara negeri-negeri di pantai timur di Malaysia. Antara sisa pepecah yang dihasilkan ialah plastik dengan komposisi sebanyak 24% dalam masa sehari. Lebih parah lagi, plastik ini dibuang ke merata tempat oleh individu yang tidak bermoral. Dengan masalah pembuangan plastik, UMT menjalankan kajian terhadap plastik terbiodegradasi untuk mengurangkan masalah pembuangan sisa pepecah. Hal ini kerana plastik terbiodegradasi mengambil masa yang singkat untuk terurai dan terurai secara semula jadi. Plastik ini dapat diperbarui lebih mudah untuk kita semula dan tidak bertoksik kerana tidak melepaskan karbon. Pada masa yang sama, kumpulan penyokong ini menggalakkan masyarakat untuk meminimkan penggunaan plastik dalam kehidupan seharian. Isu yang kedua ialah pelajar etis bukan berlatarkan aliran sains. Okey, ciri rasionalisme yang dapat dilihat dalam isu ini adalah pelajar dapat memperbaiki kualiti diri dengan pendarahan terhadap ilmu sains. Disebabkan ramai pelajar etis berlatarkan aliran sastra, agak sukar bagi kelab etis lebih-lebih lagi pensyarah mereka sendiri kerana mereka tiada pendarahan ilmu sains sebelum mengambil kurs ini. Contohnya, tak ada aliran kimia, azas fizik dan matematik. Tindakan yang diambil oleh kumpulan penyokong, meskipun mereka tiada pendarahan awal terhadap ilmu sains, namun para pensyarah berseru untuk memberikan bengkel penggunaan sains kepada pelajar dari semasa ke semasa. Menjalankan lebih banyak projek berkaitan alam sekitar, pendarahan terhadap aktiviti end-off seperti persampelan. Namun begitu, para pelajar masih boleh menguasai subjek pengurusan dan polisi dalam sarjana model teknologi alam sekitar. Okey, cadangan penyelesaian isu. Kita pergi pada cadangan yang pertama, iaitu rukun negara. Rukun negara, kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang ini mewujudkan masyarakat yang mematuhi dan menghormati undang-undang kerana undang-undang dapat memberi perlindungan kepada semua anggota masyarakat. Pemain industri dan masyarakat sendiri perlu mematuhi EQA 1974 seperti yang termaktub. Okey, rukun negara yang kedua, kesopanan dan kesusilaan. Memupuk saksiah mulia dalam kalangan masyarakat agar mempunyai disiplin dalam diri, mempunyai sifat prihatin dan adanya rasa tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar. Rukun negara yang seterusnya ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, kesetiaan kepada raja negara ini dapat menanam sifat tanggungjawab terhadap negara serta mampu memberi sumbangan dan pembaharuan terhadap pembangunan negara. Cadangan yang kedua iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okey. Daripada pendidikan kebangsaan ini dapat memberi penempatan awal kepada pelajar tentang melihara alam sekitar dalam subjek-subjek tertentu. Contoh-contoh subjeknya macam subjek geografi dan subjek alam sekitar. Okey, yang kedua, memupuk pelajar yang pintar dengan minda ingin tahu untuk menyumbang kepada negara dari segi R&D. Dan yang terakhir, memberi nilai rasa hormat dan tanggungjawab terhadap alam sekitar kepada setiap individu. Cadangan yang ketiga ialah falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera ialah hasil gabungan daripada falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah mengembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek dan mempunyai kepatuhan terhadap prinsip rukun negara. Contohnya, individu yang cukup nilai jasmani, emosi, rohani dan intelek ini seperti nilai intelek dan rohani yang tinggi sudah pasti mempunyai rasa kesedaran yang tinggi untuk menjaga alam sekitar, seperti tidak membuang sampah merata-rata. Ditambah pula dengan prinsip kedaulatan undang-undang, individu yang beraturan sudah pasti akan mematuhi peraturan dan undang-undang Malaysia. Yang terakhir sekali ialah rumusan. Pendekatan berfikir secara rasionalisme memberikan kesan positif terhadap alam sekitar. Dengan berfikir secara rasional, kita dapat membendung kegiatan manusia yang dapat mencemarkan alam sekitar. Rasionalisme memandang alam sebagai sumber daya yang perlu dipelihara dengan bijak.
Dengan itu, ia dapat memberi kebijakan orang awam untuk memelihara alam sekitar. Bukan itu sahaja, pemilikan secara rasional juga mengajar manusia untuk fikir dengan dalam bagi menyelesaikan dan mencipta kaedah baru dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Oleh itu, dengan menggunakan logik dan akal, dapat menjadikan manusia rasa bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Sekian, terima kasih.